Okey, dalam video sebelum ni kita dah belajar formula yang pertama, rumus yang pertama untuk subtopik haba pendam iaitu Q sama dengan ML. Okey, tapi setiap kali ada bekalan puasa, pemanas contohnya, kita akan ada lagi satu rumus yang kita boleh pakai iaitu Q sama dengan PT. Okey, jadi sekarang ni kenapa kita boleh pakai yang ni? Sebab pemanas rendam akan gunakan tenaga elektrik dan tukarkan kepada tenaga haba. Anggapannya adalah tiada haba bebas ke persekitaran. Assume there is no energy loss to the surrounding. Maksud statement tu adalah apa sahaja yang pemanas tu dapat, itulah yang dia bagi dekat air dan itulah yang air tu dapat. Okey, ayat tu nampak macam complicated. Okey, contohlah, katakanlah pemanas, contoh kita buat analogi jap. Cikgu bagi korang RM10. Ni korang. Cikgu bagi korang RM10. Jadi kalau duit tu tak jatuh, tak ada siapa-siapa curi, tak hilang mana-mana, mestilah korang dapat RM10 juga kan? Sebab apa sahaja yang cikgu bagi, itulah yang korang dapat. So samalah dalam situasi ni. Apa sahaja yang pemanas rendam tu bagi, itulah yang air tu serap. Maksudnya pemanas rendam membebaskan contoh 100 joule tenaga. Itu jugalah 100 joule jugalah yang air akan dapat dengan anggapan tidak ada haba terbebas ke persekitaran. Okey, jadi macam mana dia nak kira dalam bentuk pengiraan lah. Jadi dalam kes ni dia kata pemanas rendam berkuasa 500 watt. So nampak je pemanas rendam dalam kepala kita sepatutnya dah bayangkan mesti ada Q sama dengan PT. Okey, lepas tu dia kata haba pendam tentu pelakuran. Lepas tu dia cairkan ais, dia suruh hitung masa. Okey, dalam situasi ni dia ada dua cara korang boleh buat. Okey, dua cara. Yang cara pertama adalah kita buat dalam keadaan berasingan. Okey, kita ada dua formula kan, QPT dengan ML. Jadi korang tengok dulu, okey, yang mana kita nak pakai dulu, yang mana maklumat lengkap. Okey, contoh, dalam soalan ni dia nak suruh kita hitung masa. Jadi dia nak suruh kita cari T. Jadi tak bolehlah pakai yang ni sebab P ada. Tapi T tak ada, Q pun tak ada. Jadi maksudnya dalam formula yang pertama ni, Q sama dengan PT ada dua benda kita tak ada. So kita tak boleh guna. Jadi kita pakai Q sama dengan ML dulu. Jadi Q sama dengan ML, M kita adalah 0.05 sebab 50 gram tukar kepada kg kena bahagi 1000. KL kita 3.36 kali 10 kuasa 5. So, tekanlah kalkulator 0.05 kali 3.36 kuasa 5. So, dapatlah 16,800 joule. Okey. So, itu adalah Q sama dengan ML. Lepas tu, ini adalah tenaga yang diserap oleh ais. Jadi, yang bagi dia tenaga tu adalah pemanas. Jadi, pemanas punya formula adalah Q sama dengan PT. Tapi, Q kita adalah 16,800. Sebab apa sahaja yang dia bagi, itulah yang ais tu dapat. Kan? So kuasa dia adalah 500. By the way, kalau dia bagi dalam kilowatt, kena tukar kepada watt dulu. Masa dia kita akan dapat dalam saat. So kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 33.6 saat. Okey, ini cara pertama kalau kita asingkan. Tapi kalau kita gabungkan formula pun boleh juga. Sebab apa? Sebab, cuba korang tengok kita dah tahu apa sahaja yang Q ni sama je dengan Q ni. Maksudnya dua nilai ni adalah sama kalau tak ada haba bebas ke persekitaran. Jadi, Q elektrik tu sama dengan Q ais. Maksudnya Q pemanas elektrik sama dengan Q pemanas ais. What? Q pemanas elektrik sama dengan Q ataupun haba yang diserap oleh ais. Jadi, PT sama dengan ML. Kan? Sebab Q ML, Q PT. So, kalau Q tu sama, PT sama dengan ML lah. Jadi, 500 darab dengan T sama dengan M 0.05 L 3.36 kali 10 kuasa 5. So 0.05 kali 3.36 guna 5. Bahagi dengan 500 still. Kalau tak percaya tekanlah kalkulator. Still kita dapat masih 33.6 saat. Okey, jadi itu adalah macam mana kita nak gabungkan formula. Kesimpulannya, bila ada pemanas elektrik, biasanya Q sama dengan PT. Lepas tu, kalaulah yang berubah tu adalah fasa, maksudnya dia jadi cair ataupun dia jadi steam. Okey, yang kita akan gunakan adalah Q sama dengan ML. Nak gabung boleh, buat asing pun boleh. Tengoklah situasi tu macam mana. Okey, so
Untuk video seterusnya, kita akan cerita sikit berkenaan dengan lengkung pemanasan. Alright? Okay, terima kasih.